Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Hadirin tuan-tuan dan puan-puan, staf Al-Khamsah yang diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kerana hari ini, hari Jumaat, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan peluang, ruang, masa, kesihatan untuk kita hadir bertugas dan mengambil sedikit masa mendengar hadis-hadis Nabi. Mudah-mudahan kita bertabarruk, mengambil berkat dengan mendengar hadis-hadis Nabi, perkataan-perkataan Nabi, urusan dan pekerjaan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, kita diajar ataupun kita dituntut dalam urusan kehidupan kita memulakan setiap langkah dan tindak tanduk kita dengan doa. Bangun tidur, kita ada doa, masuk tandas, keluar tandas, makan, keluar rumah, bawa kenderaan, masuk tempat bekerja, nak memulakan kerja. Dalam semua tindak tanduk dan langkah kita itu tidak lari dari 1001 sunnah atau 1001 doa yang mana menunjukkan keterikatan hubungan kita dengan Allah. Tanda kita mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan kita menyebut namanya secara banyak. Menyebut nama Allah secara banyak atau mengingati Allah dengan banyak ni, seperti Allah sebut dalam surah Al-Jumu'ah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. Dan ingatlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kata para ulama, wadhkurullaha kathira, dengar ataupun ingat ataupun zikir kepada Allah dengan banyak-banyak ini dengan maksud setiap daripada pekerjaan kita itu hendaklah kita kaitkan dengan hukum apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Itu maksud kita ingat. Satu zikir ni, zikrullah ni dengan kita tasbih, takbir, subhanallah, 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 itu juga zikir. Tetapi mungkin sebahagian daripada kita tak nampak dikatakan ataupun dimaksudkan juga dengan zikir itu, yang dikatakan zikrullah itu, satu orang dia duduk, dia bertasbih, bertahmid, bertakbir, itu jelas, tak ada masalah. Tetapi kita juga terlepas pandang yang dikatakan zikir atau yang dikatakan zikrullah, mengingati Allah itu, kata para ulama, seperti contoh, kita nak buat satu urusan, perkara tersebut berhubung dengan halal dan haram, kita jelas perkara ni tak boleh, perkara ni haram, itu juga termasuk dalam zikrullah. Kita pergi mana-mana, kita sedekah, kita ingat dengan sedekah itu memberikan kita pahala, dengan sedekah itu menyelamatkan kita daripada neraka, kita bagi sedekah. Itu juga zikrullah. Bila kita melihat sesuatu, kita ingat kepada Allah. Lihat kebesaran alam, kecantikan alam, keindahan alam, kita ingat kepada Allah. Masuk waktu, kita berhenti salat, kita ingat kepada Allah. Kita nak tengok benda haram, kita takut, kita berpaling daripada perkara yang tak betul tu, itu juga termasuk dalam zikrullah. Kita nak bercakap, tiba-tiba kita tersebut atau kita teringat bahawa konten percakapan kita itu salah, haram, bercanggah dengan apa yang Allah suruh, kita berhenti, itu juga termasuk dalam zikrullah. Maksudnya, dalam setiap tindak tanduk yang kita nak buat, apabila di sana kita ingat kepada hukum, ingat kepada perintah, suruhan dan larangan Allah dalam hal dan perkara yang kita nak buat itu, juga termasuk dalam zikrullah.
Maksudnya zikrullah ni luas lah. Dalam setiap kehidupan kita, contohnya umpamanya, tuan-tuan masuk kerja, tuan-tuan ingat, ni kerja untuk cari rezeki yang halal. Nabi SAW suruh kerja. Maka itu termasuk dalam zikrullah. Okey. Hadirin mukminin, kita baru sahaja menyambut Maulidur Rasul ataupun Zikra Ar-Rasul, mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak kaitkan dalam isu ataupun dalam ceramah kita ni, dalam 1-2 ceramah ni, lepas tu saya akan jawab soalan-soalan yang ada ni. Okey. Nabi sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan kita dalam aspek yang sangat berkait dalam urusan kerja kita hari ini, dalam hal berkait dengan halal haram ketika bekerja. Itu yang akan saya sentuh. Banyak kalau kita nak cerita Nabi sebagai seorang suami, seorang ayah, seorang ketua, seorang panglima perang, seorang imam, seorang kawan, seorang anak, seorang menantu, semua tu Nabi ada sisi hidup dia. Tetapi dalam tajuk ataupun perbincangan kita ni, Nabi sebagai seorang yang mencari rezeki. Dalam hadis-hadis kita melihat dari sudut pandang Nabi sebagai orang yang cari rezeki. Tapi sebelum saya cakap itu, saya nak ingatkan diri saya dan kita semua, termasuk yang mendengar secara langsung kuliah ini, apa yang kita akan dengar dan apa yang akan saya cakap ini kemungkinan tidak kita lakukan. Maksudnya yang bercakap dan yang mendengar tidaklah insan yang sempurna. Maksudnya bukanlah semua yang kita cakap tu kita buat, kita dengar tu kita buat. Tapi sekurang-kurangnya fattaqullaha mastata'tum. Kamu buatlah setakat yang kamu mampu. Dalam hal suruhan, kita buat setakat kita mampu. Kerana ada di sana benda-benda bila kita tak mampu, dia bagi rukhsah. First, awak kena salat berdiri. Itu perintah wajib. Bila awak tak mampu, bukan bermaksud tak payah semayang terus. Tak boleh berdiri, tak payah semayang. Tak. Downgrade sikit, awak duduk. Tak boleh duduk, awak baring. Itu dari sudut suruhan. Tapi dari sudut larangan, perkara yang haram, kita kena usaha untuk tinggal. Kita tak boleh kata, haram arak. Kalau awak tak boleh tinggal semua, awak minum sikit dulu. Kalau tak boleh 1 jam, awak minum segelas. Cubalah pelan-pelan. Kan? Kalau awak tak boleh tinggal benda haram ni, awak buatlah sikit-sikit, tak apa, jangan buat banyak. Tak. Dalam hal haram, kita wajib totally whatever, mesti sedaya upaya tinggal. Tapi kalau kita tersasar, terlanjur, kita bertaubatlah. Janganlah saya ustaz dah terlanjur, dah terlanggar, jadi terus tak, stop dan patah balik. Okey, first, dalam soal pekerjaan, kita sebagai orang Islam, tak kira lah kerja apa, besar ke kecil ke, hebat ke tak hebat ke, lekeh tak lekeh ke, tinggi tak tinggi ke, mahal tak mahal gaji ke apa ke, first, dalam hidup orang beriman, dia ada hubung kait dengan halal dan haram. Dalam semua pekerjaan, ada perkara yang dikatakan halal, ada perkara yang dikatakan haram. So first, saya nak nasihat diri saya dan tuan-tuan semua, bila kita nak bekerja atau bertugas atau melakukan suatu urusan, pastikan apa yang kita buat itu halal ataupun haram. Itu perkara yang paling basic. Ni kita nak bawa balik 3 botol ni, tak apa ke? Kan? Contoh. Ataupun kita nak buat macam mana ni? Halal tak? Sebelum ambil satu keputusan tindakan, kan?
Ish, ni segan aku pergi kerja kan. Telefon, boleh tak bagi MC? Tak apalah, saya bayarlah sikit kan. Tak sakit, tak demam apa. Boleh tak? Kan? Lagi dahsyat, saya ni rasa macam COVID ni. So make sure, pastikan. Kadang-kadang benda itu mungkin tak melanggar undang-undang. Ada banyak dalam dalam perkara yang saya jumpa ni, yang dari sudut prosedur dia kata, ustaz boleh. Di sudut prosedur ni boleh. Kan? Banyak lah kan. Kadang-kadang claim lebih, kadang-kadang benda tak ada, buat bagi ada. Kan? Dia kata tak apa, tak ada apa. Yang ni bos pun kata boleh buat, tak ada masalah. Dia buat ni, kita nak untuk tabung kebajikan juga ni. So make sure dari sudut hukum halal haram. Nombor 2, dalam urusan pekerjaan Nabi sangat tekankan. Dia berkait dengan yang pertama tadi, soal amanah. Sebagai contoh, dalam hadis yang sangat masyhur, kerap diulang dan sangat banyak kita jumpa. Apa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam pasar Suq Madinah, masuk dalam pasar Madinah. Kemudian Nabi tengok seorang peniaga letak kurma yang basah. Letak kurma yang basah di atas, di bawah, letak kurma yang elok di atas. Pendekkan hadis tu, Nabi tangkap dia berbohong. Bila dia cedok, dia akan ambil yang buruk, dia campur sikit dengan elok. Tetapi bila dia display, dia pamerkan yang elok. Hadis ni popular, masyhur. Nabi pergi, seluk tangan, angkat, tunjuk. Apa ni? Dia kata yang ni kena hujan, lembek, dah rosak. Nabi kata, siapa yang bohong kami, tipu kami, dia bukan daripada umat kami. So ini, walaupun dalam soal, saya tak jual tamar, saya tak jual kurma, saya tak jual buah, saya kerja, makan gaji. Prinsipnya bohong. Prinsipnya menipu. Dalam apa hal pun, Nabi dah letak asas yang paling besar, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang bohong kami, bukan dalam urusan kami. So saya nasihat diri saya dan juga kita semua, bercakaplah benar dan jujur dalam tindakan kita. Kerana Nabi kata, al-kadhib yahdi ilal fujur. Bila kita cakap bohong, dia akan membawa kepada kejahatan yang berikutnya. So sebab itu, pembohongan yang pertama, dia akan kena buat pada pembohongan yang kedua. Dia macam satu rantaian. Bila kita berbohong yang pertama ni, kita kena bohong yang kedua untuk menutup pembohongan yang pertama. Sebab itu kadang-kadang orang Islam ni susah juga. Bila dia insya-Allah bohong ni. Ya, insya-Allah dengan maksud dia nak bohong ni pun jual nama Tuhan juga kan. Pasal itu pertama, kita memang wajib, walaupun kita rasa kita boleh buat, kita rasa kita confident boleh buat, jangan kita lupa disebut insya-Allah. Nabi Sulaiman disebut bahawa dia telah berjanji untuk bersama dengan isteri dia. Lepas tu isteri dia tu akan mengandung, akan lahirkan semua anak lelaki. Semua anak lelaki tu akan pergi berjihad. Dia tak sebut insya-Allah. Akhirnya siapa pun isteri dia tak mengandung, yang mengandung pun lahirkan anak yang cacat, yang tak boleh pergi berjihad. Salah pangkalnya adalah dia tidak sebut insya-Allah. Nabi bila datang orang kafir tanya soalan, Nabi kata, esok mari aku jawab. Nabi tak kata insya-Allah. Esok tak turun wahyu, 2-3 hari tak turun wahyu. Sebab nak ajar Nabi supaya sebut insya-Allah. Tetapi insya-Allah bermaksud dengan izin Allah. Dengan izin Allah, kita akan buat benda tu.
atau kita akan penuhi janji itu. Maksudnya kalau kita tak ada niat, tak ada azam ataupun tak ada lah rasa nak buat, kita tak payahlah sebut insya-Allah. Insya-Allah ni suatu kenyataan yang kita bagi tahu komitmen untuk kita buat. Komitmen untuk kita tunaikan. Insya-Allah saya, orang tak pernah kata insya-Allah saya tak mai. Insya-Allah saya tak buat. Orang tak pernah kata benda negatif tu. Macam mana boleh tolong saya? Insya-Allah saya takkan tolong lah. Maksudnya insya-Allah ini menjurus kepada keinginan, keazaman, tekad untuk kita buat benda tu. So itu satu janji kita dengan Allah. Jika Allah izin, pasal kita pun tak tahu apa yang Allah izin. Tak bolehlah kita habaq kat bos kita, pasal apa hang tak main kerja ni? Allah tak izin. Apa-apa tak puas hati, tanya Allah Ta'ala. Kita tak boleh macam tu. Sebab kalau kita boleh blame Tuhan, pasal itu kita tak boleh blame Tuhan di atas perbuatan Tuhan. Kita tak boleh salahkan Tuhan. Ni, pasal apa kau curi? Allah Subhanahu Ta'ala telah takdirkan saya curi. Dan tengok bila saya boleh curi ni, izin Allah untuk saya curi. Jadi kalau Allah dah izin, pasal apa yang awak nak tangkap pula? Lebih pada Tuhan. So ini perkara konsep yang kita kena jelas. Kehendak Allah berdasarkan pada Quran dan Sunnah. Maknanya apa yang Allah, pasal itu saya selalu sebut, benda yang Tuhan izin tak semestinya dia suka. Pasal itu kita jangan duk rasa bila kita buat jahat, kita buat benda haram, berjaya buat, itu tanda green light daripada Tuhan. Jangan. Kita pergi buat satu benda jahat, berjaya, selamat. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang mempermudahkan urusan ni. Dan Allah juga rahmat kita semua. Berjayalah kita dengan kerja ni. Hasil rompakan kita ni semua. Jadi jangan lupa yang mana ni kita bayar zakat sikit. Ataupun banyak kita tengok benda-benda orang buat maksiat, dia akan sebut apa? Alhamdulillah, dengan izin Allah, filem ni berjaya. Dengan izin Allah, benda ni berjaya. Tapi benda yang berjaya, benda yang berlaku tu benda haram. Satu orang dia pergi main nombor ekor, berjudi. Dia tak macam mana abang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita tunggu esok kalau ada rezeki. Kalau Allah Ta'ala nak bagi rezeki, kena. Kalau tak bagi tu, mungkin bukan kali ni Allah Ta'ala nak uji kita, insya-Allah. Kita kena sabar. Tapi usaha, jangan tinggal. Mungkin kali ni bukan rezeki kita, rezeki orang lain. Tak pernah Tuhan bagi rezeki ikut jalan haram. Yang haram tu tak nama rezeki, yang tu dia nama bala. Jangan kita anggap benda haram tu rezeki. Yang ni rezeki kita, alhamdulillah rezeki kita. Kan? Tak. Kita bawa kereta ke apa ke, kawan kita tinggal duit 100-200, kita tahu duit dia jatuh. Alhamdulillah, rezeki aku lah. Dia pun telefon kita, ada duit dia tu. Aku tak tahulah, tengok tak ada lah. Kalau ada pun semua duit aku lah. Rezeki, alhamdulillah, rezeki. Balik abang. Abang, sakan beli yang ni. Rezeki kita. Kawan tu naik kereta tadi, jatuh 100. Tak abang ke dia? Rezeki kita. Rezeki kita. Tu duit jatuh tu Tuhan nak bagi kat kita lah tu. Ada dia tanya aku, tak abang lah, ada rezeki aku. So, don't justify. Jangan kita anggap benda yang jahat berlaku tu Allah nak bagi. Allah suka. Tak. Iblis pun Allah lulus proceed dia punya permohonan. Dia kata tak apa, dia nak masuk neraka, dia nak minta tempoh tangguh sat, dia nak hasut manusia. Allah kata okey, engkau dapat tempoh. Maksud bukan Allah suka. Pasal apa hang ikut setan? Allah dah setuju dengan setan. Allah kata kat setan, hang diberi masa. Jadi aku ni yang mana yang ikut setan ni kira okey lah, pasal aku pun masuk dalam kelulusan tu. No, tuan-tuan. So beware. So saya nasihat, soal kerja ni mudah, cakap betul. Dia macam ni tau. Saya cerita, Ka'ab bin Malik ni, dia cerita panjang tapi saya bagi pendek. Ka'ab bin Malik ni, dia tak pi perang. Orang dulu bila tak pi perang, kena main menghadap Nabi, habaq, pasal apa hang tak pi? Alasan lah. Banyaknya munafik ataupun orang yang sakit mai.
Nabi ni dia tak tahu benda gaib. Tu kita kena ingat. Nabi, akidah ni. Nabi tak tahu benda gaib. Maksudnya Nabi tak tahu. Hang muhung kan. Nabi tak tahu. Yang tahu tu tok muhung. Bomoh. Yang pembohong juga. Kan. Dia tengok muka. Okey. Kita tak boleh. Doktor yang mengaji hebat pun dia tak tahu melalui tengok muka. Demam ni. Yang ni sakit jantung. Dia kena check dulu. Tak tahu tok bomoh tengok. Ni kan. Hebat. Nabi tak tahu benda gaib. So bila dia tengok, dia tak tahu kau ni cakap bohong ke, kau ni cakap betul. Nabi tak tahu. So Nabi tak pernah tengok tangan, tak pernah tengok muka, tak pernah tengok. Yang ni yang tengok-tengok, yang duk menengok-menengok ni dua kali bohong. Yang mai tengok dan yang ditengok kedua-dua bohong. Okey. So Nabi mai. Ka'ab kata dalam Madinah ni, Ka'ab ni orang bukan sebarangan, orang pandai syair, ahli bahasa, sastrawan. So cendekiawan lah kan, orang yang intelektual. Ka'ab kata kalau nak mohong Nabi, nak bercakap, tak ada orang yang boleh bersilat lidah, pandai bercakap, pandai sembang lebih pada aku. Ka'ab kata kalau aku pergi menghadap Nabi, Nabi tanya apa siapa hang tapi Ka'ab, aku nak create alasan nak mohong Nabi, senang-senang ya nak lepas. Tapi aku duk fikir kalau aku mohong Nabi aku lepas. Tapi saat lagi sehari dua Tuhan buat turun ayat, Tuhan marah, Nabi marah, yang lagi panjang cerita. Lah aku pi, habaq terus terang aku tak pi, memang aku tak mau pi, duk tangguh tak pi, habaq terus terang, Nabi marah. Tang tu saja. Lepas tu tutup cerita. So Ka'ab dalam duk sungguh turn ni, dia duk berbelah bagi. Nak mohong ke, nak cakap betul. Nak kona ke, nak terus terang. Kona selamat, tapi kemudian turun balak laknat, Tuhan murka, lagi panjang cerita. Yang tu aku kena tanggung lama. Yang ni aku pi terus terang, Nabi mungkin marah tang tu, Nabi mungkin kata sikit tang tu, lepas tu Allah redha, lagi selamat. Kita lagu mana? Macam tu juga dalam hidup kita. Kita balik cakap betul, siapa pun dia akan marah tang tu, lepas tu selesai. Tapi kalau kita pi mohong lepas, dia takkan lama. Kan? Pasal itu tuan-tuan yang nak buat apa-apa, habaq terus terang. Dia ingat sat ya. Apa-apa benda pun, tiap-tiap benda yang panas ada sejuknya. Tapi kalau benda yang sejuk lepas tu panas, yang tu pelik. Ka'ab kata aku pi habaq dekat Nabi. Nabi tak kata apa. Kita tunggulah Tuhan buat turun. Tapi saya nak habaq apa Ka'ab pilih? Bercakap benar. Kerana dia tahu Nabi marah, tapi Tuhan redha. Kan? Okey. Akhirnya dia tahu pimai-pimai pun Tuhan akan habaq dekat Nabi. Okey. So tuan-tuan, dia kata saya takkan Tuhan nak habaq kat bos saya kalau saya bohong. Takkan Tuhan nak habaq kat pak mak saya kalau saya bohong. Tuhan tak akan habaq. Betul. Kita mungkin lepas. Tapi tuan-tuan, dia macam ni ya. Satu orang, dia hidup di atas perasaan. Saya beritahu, tak tahulah. Tapi manusia ni, dia hidup di atas perasaan. Pasal tu orang yang sakit teruk, doktor sebut benda yang bagi harapan. Dengan harapan tu dia hidup. Tak pernah lagi saya jumpa mana-mana doktor ataupun mana-mana kes yang sakit, doktor kata, balik lah pergi mayang, tak petang ni, petang esok. Tak ada lagi doktor nak habaq lagu tu. Melainkan semua orang akan habaq. Tak apa. Dan semua ni manusia ni kalau kita tahu, keadaan sebenar memang teruk. Situasi memang teruk. Apa benda pun, realitinya teruk. Tapi kita boleh hidup ni pasal apa? Pasal kita duduk pujuk hati kita, tak apa, tak ada apa. Dia okey je ni, tak ada apa. Di atas harapan. Doktor pun habaq kata, dasarkan kepada apa yang kami tengok ni, memang ada keberangkalian untuk survive. Keberangkalian untuk survive. Dia pun semangat. Dia kadang-kadang sakit ni, psikologi saja. Dia perasaan je. Pasal tu kadang-kadang kita pergi, pasal tu Nabi suka bila orang sakit, dia pegang. Sentuhan kadang-kadang. Doktor kata, tak ada apa ni, tak ada apa. Dia kata, aku lepas makan ubat ni, aku rasa perasaan dia. Kalau satu orang sakit, duk batal larat, duk letih, duk nak mati, mati. Kan? Satu orang kalau dia fight, dia survive, dia kuat, tenang fikirannya, perasaan. Percayalah.
satu orang yang bila dia tak jujur ataupun dia buat satu benda tak betul, dia tak ikut peraturan yang Tuhan tetapkan, mungkin kelihatannya dia senang, tapi hidupnya dihantui oleh hantu yang dia tak nampak. Kita janganlah kan. Kita ni nak hidup bagi tenang, kita nak makan bagi kenyang, nak tidur bagi lena, nak mangkik bagi lapang dada. Kita nak cari tenang. Pasal tu kita buat bagi betul. Ni duk takut kan, macam Piramli, kucing masuk pun terjun katil, ingat polis. Postman mai pun lompat katil kan. Posto ingatkan polis. Takkanlah kita naik. Senang tak dia? Senang. Kaya kan. Piramli buat cerita kan, kaya, curi emas. Tapi sikit buka pintu takut. Sikit buka pintu takut. Takkanlah kita kan, setengah. So bagi jujur. Yang kedua, Nabi SAW sebut berkaitan dengan kerja. Last, etika kita kerja. Belum saya jawab soalan banyak ni. Tuan-tuan, saya dah siap diri saya dan kita semua. Amanah ni, jangan anggap benda tu kecil, tak ada apa. Saya nak baca satu dua hadis ya. Satu, ada orang pergi jihad, mati, masuk neraka. Sebahagian riwayat kata dia curi kasut. Satu kes. Masuk neraka, mati syahid, kes curi kasut. Hadis kedua, masuk neraka, mati syahid, sepatutnya syurga. Mati syahid, masuk neraka, curi selendang. Tu yang kain kita letak atas apa? Atas badan tu dia panggil burdah ataupun rida. Kain yang kita apa? Inilah kain, bukanlah kain baju. Kain yang kita letak untuk atas baju. Masuk neraka. Ada yang masuk neraka kerana sebatang jarum. Ada yang masuk neraka kerana seekor kucing. Nabi SAW bila sebut hadis-hadis ni menunjukkan benda yang kecil pada pandangan kita boleh menjadi sebab masuk neraka. Ada benda kadang-kadang orang kita ni dia kata, 10 minit ya, kan, 5 minit ya, ataupun dia tipu sikit ya, kan, dia kecoh sikit ya. Dia dalam soal hukum ni dia bukan tengok kecil ke besar, dia tengok salah tu. Tu point dia. Nampak? Point dia, satu orang, pasal tu ulama kata, yang kawan yang curi kasut tadi ni, dia kena tipu dengan iblis sebab dia rasa kasut ni nak banding dengan aku punya amalan ni, tak padan sangat nak masuk neraka kes kasut. Dia bukan macam tu. Dan kita jangan ni, satu benda orang kita dia tak perasan, dia bukan, dia duk faham ni, okey, dia duk faham macam ni tau. Bila Tuhan kata timbang, okey, macam ni, timbang ni, kita jangan faham timbang, okey, kalau kita timbang dua ni, mana berat? Yang ni berat, yang ni ringan. Dia bukan, pahala bukan timbang macam tu. Pahala ni bukan kita timbang, dia kata aku semayang 5. Weh, 5 ni banyak. Aku tak pergi Jumaat sekali. Nampak? Jadi yang aku semayang ni lebih banyak daripada aku tak semayang. Oh, kalau kira lagu tu berat lah kan. Dia kata aku curi ni 500, tapi aku duk sedekah ni banyak lebih pada 500 lah ni. Dia bukan timbang macam tu. Kadang-kadang amalan dia besar, banyak, silap dia satu je, tapi masuk neraka. Pasal yang satu tu syirik. Pasal tu satu orang melacur. Hadis tu kita dengar masa tadika lagi. Melacur. Dia bagi minum anjing tiap-tiap hari Jumaat. Tak, sekali je. Lepas tu dia tak jumpa dah anjing tu. Tak ada. Tiap-tiap pagi sebelum dia pergi melacur, dia bagi minum anjing. Balik pada melacur, dia bagi minum kucing pula. Tiap-tiap hari. Tak, sekali tu je. Tapi bila timbang, yang sekali tu lebih berat daripada kerja dia yang dia buat hari ke dia melacur hari Jumaat dia. Tak, tiap-tiap hari. Tapi pasal apa jadi gitu?
Kalau nak ukur measure, timbangan, sukatan, yang tu lebih banyak, lebih besar, lebih berat, lebih kerak. Yang ni sekali kebetulan. Tapi timbangan Tuhan, nilaian Tuhan, kita tak tahu. Nabi kata, aku tengok satu laki-laki duduk dalam syurga. Apa dia buat? Dia potong satu rantin. Satu rantin. Hari-hari pergi potong. Tak. Hari tu je. Sekali tu je dia pi potong, lepas tu orang lalu, dia masuk syurga. Bukan hari-hari dia, mana kayu lagi kacau orang? Mana kayu lagi kacau orang? Dah. Bukan kerja dia pergi cari. Dah, bukan hari-hari. Bukan kerja dia yang tu. Kali tu, dalam hadis tu sekali tu saja. Saya nak bagi tahu apa. Kadang-kadang kita lah kerja ni. Kan, saya duk sebut kat kawan-kawan saya. Keluar pergi ambil anak. Dia dah tak apa lah. Kan, bukan lama mana, setengah jam je saya keluar. Jangan. Setengah jam itu berkait dengan dosa, dengan pahala. Kita bukan baca tang gaji, kita tang dosa pahala tu. Orang Islam tu dia berkait dengan dosa pahala. Dia keluar pergi ambil anak dia, bukan kerja dia. Pasal tu ada orang saya cerita, dia ambil overtime, dia tak claim gaji pasal dia nak cover balik. Sebab yang dia keluar tu jatuh haram. 1 pukul 2, 1 sampai pukul 2. Kalau dia masuk pukul 3, sejam. Dia masuk 2.30, dia macam ni. Takat pukul 2 suku haram, 2.30 haram, 3 haram. Dia kata kalau lagu tu baik aku masuk pukul 5 tu sama haram juga. Saya tak tahu. Tapi kalau pukul 2 dia tanpa alasan, tak, without excuse, tanpa alasan, pukul 2 dia masuk 2 suku. 2.20. Tetap haram di sisi Tuhan. Kalau orang beriman boleh faham halal haram, dia tak payah pilah team building ke, networking ke, apa bala ke, jati diri ke, jati jiwa hati ke, apa ke. Cukup halal haram tu mendidik dia untuk tekun. Okey. So dua benda tu untuk peringatan kita. Boleh? Line kita clear? Line ni. Clear. Okey, boleh. Sebelum kita pergi pada soalan-soalan yang masuk ni, ada tak soalan-soalan yang kita dahulukan yang berhubung dengan tajuk kita? Ada tak? Ada tak? Ada? Dalam ni? Ada. Okey, ni okey tak apa. Okey. So saya yang topik yang saya sebut dua benda tadi tak ada. Okey, so saya pergi pada soalan-soalan ni nah. Okey. Boleh Okey, saya pergi pada soalan ni dulu. Ini bagus kan ni? Okey. Soalannya, sekiranya seseorang itu dah selesai salat, kemudian dia terfikir adakah kurang 1 rakaat atau terlebih 1 rakaat? Adakah perlu diqada bagi yang terkurang atau perlu abaikan saja bagi yang terlebih rakaat? Okey. Yang ni mungkin dia duk fikir macam mana aku respon dia. Pertama, soalan dia, kita salat, kita confuse. Kurang ke lebih? Pertama, semayang ni memang akan mai lah. Pasal tu, mayang pilah hebat lagu mana pun, dia akan mai juga. Hatta Nabi pun dalam semayang terganggu. So, saya nak abang sekejap lagi dia duduk, Allahu Akbar, Astagfirullah, Allahu Akbar. Awak aku duduk tak teringat macam-macam. Kalau tak mau nak teringat langsung, pakai hantar kerja lah, dalam semayang itu lah. Sebab tu Nabi kata, bila mari gangguan ni, a'udzubillah. Baca pelan-pelan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Buat macam tu. Tapi janganlah sakan sangat. Kawan yang duduk sebelah tu lagi dah kan, COVID apa ni jenuh pergi buat swab test pula lidah. So maksudnya based on hadis tu, dalam solat memang ada gangguan. Namanya syaitan khanzab. Dia memang mai kacau. Okey. Nabi dalam semayang dia kata apa? Kita akan teringat ni. Aku tutup dah tadi. Aku buka dah tadi. Tadi aku dah cari dah. Macam mana aku tak ingat? Itu setan lah tu. Setan. Nabi dalam salat dia teringat ada ketulan emas. Tu Nabi amanah. Tengah-tengah semayang, habis semayang, bagi salam. Langkah orang pergi balik.
Sahabat tengok, apa ni? Nabi mai. Tadi tengah semayang. Saya nak tekan tu tengah semayang tadi, teringat ada mas. Tak bagi lagi. Takut mati tak ada bagi. Tu nampak takutnya Nabi. Okey, jadi macam mana kita ni? Kalau kita rajin, mayanglah. Kalau tak rajin, okey, cukup. Dia macam ni. Apabila kita syak dalam salat, Nabi suruh kita ambil yang yakin. Lagi saya jawab 1, 2, dia kata, saya yang bukan 1, 2 ustaz, saya kentut ke tak? Saya sujud ke tak? Saya wuduk ke tak? Pasal tu saya kena jawab ikut formula. Kalau saya jawab kes ni, saya lain pula ustaz. Yang dia ni tak tahu cukup ke tak? Yang saya ni pula lebih ke tak? Jadi senang ya kaedah dia. Apa-apa yang kita syak tak dikira. Kita ambil yang yakin. Al-yaqin la yudhalu bisyak. Sesuatu yang yakin tak dibatalkan oleh syak. Saya bagi contoh macam ni ya. Tuan-tuan semayang maghrib. Kita cerita tu dulu. Sebab kita piak rakaat ni. Semayang maghrib. Semayang maghrib. Semayang maghrib ada wudu ke tak? Confirm lah ada. Tidak nak semayang ke mana. Maghrib pun tak ketahuan. Aku ada tak ada. Bagi tawan lagi. Minum 2 botol ni bagi tawan. So dia confused. Aku ni ada wudu tak ada wudu? Maghrib of course dia mayang ada. Dia maghrib dengan isyak selalu kita takkan renew lah kita punya wudu pasal sat dekat kan. Cuma mungkin kita dengar kuliah ke, kita tengok TV ke, makan nasi ke apa ke. Aku ni batal ke tak tau? Okey. Yang yakinnya ada ke tak? Yakinnya ada. Pasal tadi kita semayang maghrib. Yang syak batal. So kita tak payah duk layan yang kata batal tu. Kita pegang yang yakin aku ada. Pasal apa hang yakin ada? Tadi aku semayang maghrib. Tadi aku semayang maghrib maksudnya ada. Kalau tak ada macam mana aku semayang maghrib? Itu aku confirm. Tapi yang batal ni aku wah-wah. Tapi kalau kita Hiroshima pun dengar, Nagasaki pun dengar, apa lagi Tokyo pun dengar, apa semua dengar, yang tu tak wah-wah lah tu. Batal ke tak? Habis ketahuan sikit yang tadi sampai nak terkoyak kain, duk apa? Faham So be sure. Pastikan. Okey. Sekarang 3 ke 4. Okey. Bila 3 ke 4, yakinnya mesti 3. Yakinnya mesti 3. Yang wah-wahnya 4. Awak dia jadi macam tu. Kita tak pernah kira 1, 2, 4, 3. Tak ada tadika yang ajak lagu tu. Tapi lah tadika Jepun pun 1, 2, 3, 4. Maksudnya sebelum pergi 4 mesti lalu 3. Kaedahnya macam tu. Sebelum P4 mesti 3. Kalau kita rasa kita buat tak lagi 4, rakaat keempat tu kita buat tak lagi, rakaat ketiga mesti dah. Pasal apa? Saya ni rakaat 4 tu buat tak lagi. Yang ketiga pun saya tak ketahuan juga. Tapi yang 4 tu saya yakin. Yang rakaat ketiga hang buat tak? Saya tak pasti. Rakaat keempat saya buat. Hang ni gimana? Dia rakaat keempat dia confirm. Yang dia tak confirm yang ketiga. Lepas 1 dia buat 2. Lepas 2 dia buat 4 terus. Tang 3 tu. Yang ni dia panggil merian. Mestilah dia buat 3 dulu sebelum dia pergi 4. So kita bila dalam confuse 3, 4, yakinnya 3, kita tambah lagi 1 bagi cukup 4. Kan? Melainkan, tapi payah ambil kaedah tu. Melainkan dia memang confirm dia dah cukup 4. Kan? So apa yang dia nak buat ustaz? Kalau kita confuse 3 ke 4, kita ambil yang 3, kita bagi buat lagi 1 cukup 4, lepas tu kita sujud sahwi. Itu je. Pasal apa kita ambil 3? Pasal apa kita tak ambil 4? Sebab confirm kita dah buat 3, was-was 4. Dapat? Clear tak? Dalam hal lain pun sama.
Sekiranya dia lupa ada kunut, bolehkah dia baca rangkaian terakhir doa harian iaitu Rabbana Atina itu kemudian dia sujud? Okey, tuan-tuan, soal kunut ni benda yang dikira sebagai sunat di sisi mazhab Al-Imam Syafi'i. Siapa yang nak pegang kunut ni ada, dia kena ingat kunut tu sunat. Macam tahiyat awal, sunat. Tahiyat awal tu sunat. Kunut ni sunat. Jadi kalau tak baca, tak merosakkan solat. Cuma dalam mazhab Syafi'i dia kata macam ni, siapa yang tak sujud, siapa yang tak sunat, tak baca kunut, dia kena sujud sahwi. Dia kata lah ni ustaz, saya pun jadi ketahuan hala penin apa, semak perut apa semua, kunut pun tak, sujud sahwi pun tak, terus saya salam. Macam mana? Kira okey lah. Jangan dia tak baca Fatihah saja. Kunut sunat. Okey? Dia balik-balik pergi rumah, dia duduk Perlis, tak baca kunut. Dia balik pergi mentua dia, orang luar kena baca kunut. Dia kata pi dah aku. Terus dia kunut sebelum rokok. Jadi kunut ni sunat. Jangan risau. Pi tempat kunut baca. Pi tempat tak kunut tak payah baca. Kita pun kalau nak baca pun boleh. Kalau kita tak mau baca pun tak apa. Kalau kita tak baca, kita sujud sahwi. Kalau tak mau sujud sahwi, tak ada masalah. Dia tak penin. Ada ustaz tu kata kena baca kunut. Ada ustaz ni kata tak payah baca kunut. Ada ustaz tu kata bidah. Ada ustaz ni kata sunnah. Betul ha? Aku tak mayang subuh terus. Yang tu dia panggil bijak, bersambung sel otak. Benda bukan penin. Kita banyak benda lagi dalam dunia kita boleh fikir. Mai tang agama kita buat penin. Kita malas saja. Bukan saya kata ke tuan-tuan live pun. Ramai tu. Semua duk kata saja tu. Saya sering dengar tanggungjawab kebaikan yang dibuat kepada ibu, adakah antara anak lelaki dan ibunya? Bagaimana pula tanggungjawab anak perempuan kepada ibunya, termasuk anak perempuan yang dah ada beradik? Okey, dia sebenarnya seorang anak, okey, kita kena faham, anak of course kena buat. Anak lelaki, anak perempuan, dua-dua wajib buat baik pada mak ayah. Tak ada beza. Kita ramai orang, saya nak jawab ringkas ya. Simple ya. Dalam agama dia tak pernah beza lelaki perempuan. Beza tang mana? Satu dua benda ya. Sudut pakaian. Saya pergi dengar, ui, orang lelaki orang perempuan tak ada beza. Aku teringin nak pakai tudung lenguh hang. Dah. Dari sudut tu kita kena perbezaan tu soal pakaian, soal aurat, soal. Tapi asalnya orang lelaki-lelaki puasa, perempuan puasa. Lelaki-lelaki sembahyang, perempuan sembahyang. Majoritinya kita sama. Satu dua benda ya. Okey. Soal anak, Nabi tak kata anak lelaki taat mak, anak perempuan tak payah taat. Tak. Cuma anak lelaki dia tak ada isu wali. Dia tak ada isu wali. Dia tu sebagai kata apa? Wali lah. Dia tu tak perlu. So, saya nak mudahnya, anak perempuan, dia terikat dengan bapa dia sampai dia kahwin. Bila dia kahwin, pasal tu, si bapa akad tu, dia serahkan hak anak tu kepada suami. So, ketaatan anak ketika itu adalah pada suami dia mengatasi mak ayah dia. So, apa-apa pun, dia kena izin suami. Bila dia kahwin lah, kalau dia tak kahwin, pak dia tu lah, terus lah. So, kalau dia kahwin, suami dia lah. Boleh. Ni ada suami tak habaq apa kat suami, pergi habaq kat pak ni nak keluar ni. Pak ni keluar. Nak habaq kat lelaki tak payah dah habaq kat lelaki hang, kalau kira. Dia kena habaq kat suami dia. Itu maksud suami. Okey. So dia nak buat apa pun dia kena minta suami. Okey. Termasuk nak izin masuk hak. Yang mana suami dia kena minta izin. Tapi ada kadang-kadang hak, kalau isteri tu ada duit sendiri dia nak bagi kat mak ayah dia tak apa. Tetapi siapa yang bertanggungjawab kat mak ayah ni? Of course lah anak laki-laki. Anak perempuan ni dia bertanggungjawab pada suami dia dengan izin suami dia. Tapi suami pun tak boleh lah suruh benda yang tak ketahuan. Dia kata mak sakit, biar mati buang hang jangan duk pergi tengok. Tak boleh lah. Jadi pasal tu Nabi kata la ta'atil makhluq fi ma'siyatil khaliq. Jangan taat pada manusia benda yang haram. So kalau mak kita sakit, kita wajib pergi beli ubat, pergi ziarah lelaki, kita tak bagi, kita tak taat pasal yang ni benda yang salah. Tak ada sebab dia tak bagi. Melainkan kalau dia kata nak balik rumah mak tak payah balik. Pasal apa dia tak bagi isteri dia balik? Pasal mak dia ni kalau balik
Mami Jarum. Tu dah hang pergi kahwin sangat lelaki tu. Hang tengok tak ada apa. Kalau hang kahwin dengan kasih selamat, tah hang dah kaya ke apa ke. Jadi maksudnya suami dia larang di atas maslahat, di atas benda yang ada, sebab mak dia ni jenis mulut jahat, mulut banyak ni, kan. Tak betul lah suami dia balik. Faham tak? Okey. Kalau mak hang mai jangan bagi masuk. Kan. Pasal apa? Satgi dia mai, dia merosakkan rumah tangga kita. Okeylah kita ikut macam tu kan. Nampak? Faham dia tak boleh lebih-lebih sangat benda tu. So anak perempuan apa-apa dia nak buat, dia kena izin suami. Tapi suami pun saya ingat okeylah kan. Sebab mak mentua dia kan? Ibu mertua aku. Berkebetulan okey, maka dalam hal ni okey, saya nak juga sebut sikit tentang sayang pada Nabi dalam isu okey. Kita semua bagus ya. Saya pergi mana-mana pun tempat pun saya untuk tengok ada orang pakai logo capal kasut Nabi. Saya tak tahulah. Cuma saya nak cerita, nak bagi mudah ya. Okey. Batang tubuh Nabi tu berkat. Apa sahaja yang sentuh Nabi berkat. Baju Nabi, kasut Nabi, rambut Nabi, air liur Nabi, darah Nabi, kayu sugi Nabi, apa sahaja yang menyentuh badan Nabi atau daripada sisa tubuh Nabi. Pasal itu ada sahabat Nabi pakai kain. Orang hadiah dekat Nabi pakai kain. Dia kata, Rasulullah mai kat saya kain tu. Sahabat lain marah. Oi hang ni apa? Nabi dah lah kain tu je hang pergi minta. Tak pakai pun. Tapi dia minta lepas Nabi pakai. Sebab kain tu dah sentuh. Kain tu dah sentuh badan Nabi. Dia kata aku nak guna kain ni untuk jadi kain kapan aku. Dia simpan. Okey. Sekarang ni saya bagi contoh jam ni. Jam ni saya bagi contoh jam ni. Jam ni katalah dipakai oleh Nabi. Tali ni apa semua telah kena kulit Nabi. Telah kena batang tubuh Nabi, kena badan Nabi. Maka jam ini berkat sebab dia telah kena badan Nabi. Okey. Jam ni kita boleh buat tak duplikat? Duplikat maksud kita boleh clone tak? Kita buat yang sama macam ni, kita buat. Kita buat Kita buat. Buat pilah 100 juta biji pun dia takkan sama dengan yang satu ni. Kerana yang satu ni telah sentuh Nabi. Yang hampa buat tu walaupun sama copy paste biji, tapi dia tak nothing kerana dia tak sentuh batang tubuh Nabi. Very simple. Contoh mak kita, bapak kita. Ni contoh baju mak kita, baju bapak kita. Kan? Mati mak kita. Kita bukanlah ada berkat apa-apa mak kita tu. Kita sayang, cinta dekat dia. Kita simpan baju dia. Baju yang dia pakai tu kita simpan. Rindu-rindu kita cium, rindu-rindu kita cium, rindu-rindu kita tengok. Baju yang dia pakai. Tak tahu tikus buat lari baju tu. Tikus pun tak guna betul. Mungkin tikus tu berindu juga kat mak kita. Pasal ada cerita ulang patut rindu Nabi apa semua. Macam-macam cerita lah kan. Okey. Kita pi pasar malam, ada baju yang macam tu. Oi, ini tak tikus tu mai tolak kat kawan ni ke apa. Kita tengok kan. Dia jual baju tu. Adakah sama? Sama design, sama dia punya pattern. Tapi nilai dia tak sama kerana baju tu tak sentuh. Baju tu mak kita tak pakai. Itu dari analogi yang mudah. So tuan-tuan, yang kita duk tengok lakaran, yang mereka duk buat apa semua, itu tak ada kaitan dengan Nabi. Tak ada kaitan. Pasal apa? Pasal Nabi tak sentuh benda tu. Benda tu tak ada berkat. Pasal apa benda tu tak ada berkat? Kerana benda tu tak ada hubungan dengan Nabi secara langsung. Itu aja. Simple lah. Kalau betul satu orang buat main kasut, dia kata kasut ni yang Nabi pakai. Kasut ni yang Nabi pakai. Oh, dulu ada satu cerita. Dia nak angkat tok guru dia. Cerita biar dah sebut pasal kasut kan.
kawan tu mati, tok guru dia mati. Lepas tu tak tahulah cerita ni betul tak betul, tapi saya ingat bohong aku tu. Dengar pun macam cerita bohong lah. Lepas beberapa hari mati, dengar suara tangisan. Keluar rumah cari siapa, teriak. Tak ada siapa. Tapi bila duk dengar orang menangis, tuan-tuan duduk dalam pejabat ofis ni jangan duduk seorang-seorang. Saya pun sembunyi pelik. Kilang ni kan. Dengar orang menangis. Rupa-rupanya kasut menangis kerana dulu dia dipakai untuk pergi ke masjid, dipakai untuk pergi kuliah. Sekarang dia dah tak digunakan. Dia menangis, tak dapat berkhidmat. Oh, cerita ni kalau kita buat drama box office. Tapi cerita-cerita macam ni karut. Dan saya bagi contoh. Kita buat lakaran. Okey, dia kata, okey, saya tak, bukan marah lakaran tu. Okey, sekarang kita lakar. Ini kasut yang Nabi pakai. Lakaran dia panggil apa? Sketch yang Nabi pakai kan? Okey. Ni nak abang begini. Semua orang Arab masa tu akan pakai lakaran yang sama. The same sketch. Lakaran tu pasal apa? Pasal Nabi akan pakai benda yang orang pakai. Faham tak? Pasal itu saya bagi contoh, Nabi tak akan pakai baju lagu saya pakai ni. Nabi pakai apa? Nabi pakai baju kurta lagu ustaz lah, brand Ais Ashraf macam ustaz. Tak ada mohong lah, baju ni sehari dua ni. So saya nak apa? Dan Nabi sebelum jadi Nabi pakai jubah, lepas daripada Nabi dia pakai jubah. Nabi sebelum jadi Nabi dia pakai baju Melayu, lepas jadi Nabi dia pakai baju jubah ni. Tak ada mohong. Jangan duk bohong berpada-pada. Ni bohong. Nabi sebelum jadi Nabi dia makan nasi khabu, lepas jadi Nabi dia makan roti dah. Dan tak jangan duk Nabi SAW ni pasal orang duk kata ni Nabi orang Melayu. Saya takut duk Ustaz kan, orang jual laksa, dia kata ni laksa yang Nabi suka ni, laksa kalau Nabi makan dia akan buh dengan pulut udang. Pasal Nabi ni dia ada juga darah-darah kola. Oh, sakan nampak. Hampa nak angkat kola polis pun jangan duk bohong. Pasal itulah ni tuan-tuan, yang bohong ni, penceramah yang bohong ni, kalaulah didengari oleh lembu kerbau, lembu yang duk berjalan pun terbang. Kalau dengar ustaz-ustaz ni bohong. Nabi orang Melayu. Nabi orang Melayu. Sakan dulu kita dengar apa ni Imam Mahdi orang Melayu, tak padan lah kan. Nampak? Hebat orang Melayu ni. Bukan takat buat jus komsah. Nabi orang Melayu. Tu saya nak cerita. So tak ada. Nabi pakai apa yang Abu Jahal pakai, makan apa yang Abu Jahal makan, kerana mereka duduk pada latar yang sama. Tapi kalau siapa yang buat main, tak tahu. Tapi tu kita payah nak jual pasal kita tak kait dengan Nabi kan. Kalau kita kait sikit dengan Nabi kan, saya ingat jenuh ni kita kan, hanya pati halus tanpa sedak diamalkan oleh Abu Bakar dan Umar sebelum bekerja. Ataupun Osman juga, salah satu daripada jualan Osman yang kaya itu adalah jus ni. Boom. Kita nak bagi laku. So stop lah ya, nampak. Okey, boleh ya? Satu kisah lah Nabi. Dia kata ada penceramah yang kata kita ketepikan soal kunut, kita lebih kepada soal hina Nabi. Okey, dia macam ni. Orang kita dia kena faham isu kita bincang. Saya nak bagi tahu iblis ni soal apa pun nak bincang tak ada masalah. Kita bincang soal kunut ni dari sudut ilmu. Orang tanya Ustaz, kunut ni kena baca ke tak? Apa hang ni Nabi orang hina, hang duk tanya kunut. Dia tak tahu kunut. Kita janganlah. Dia tak tahu nak mandi wajib, dia tanya, Ustaz macam mana nak mandi wajib? Hang ni orang pergi ke bulan, hang duk kira mandi wajib lagi. Lah kali dia tak mandi sampai ke situ. So manusia ni dia tanya, kita ra'i mungkin kadar keperluan dia. Arab Badui mai tanya Nabi, sembahyang apa yang wajib? Dia mai tanya sembahyang apa yang wajib. Nabi tak kata orang dah buat negara Madinah hang duk kalut sembahyang lagi. Pergi balik tak. Kan? Okey, saya nak bagi tahu, orang hina Nabi, semua orang marah. Yang tak semayang pun marah. So kawan ni, dia tanya untuk dia, ilmu dia, jawab je lah. Semua benda ilmu, tak ada kecil, tak ada besar. Semua orang nak tahu. Kan? Okey. Dia kata, ni, apa duk bincang benda-benda khilaf ni? Duk bincang benda-benda orang berbeza pendapat. Orang tak. Ni tuan-tuan, orang memang bincang benda berbeza. Orang sepakat, orang tak bincang.
Tuan-tuan akan tanya saya, Ustaz, kunut kena baca ke tak? Soalan tu betul. Soalan tu tepat. Pasal benda tu, saya akan terang. Khilaf. Ada hadis kata Nabi tinggal. Ada hadis Nabi baca sampai mati kunut subuh ni. Okey, ulama saya bincang. Tapi kalau tuan-tuan tanya saya balik terus saya tak main dah. Kalau tanya soalan ni saya balik terus saya tak mau main dah. Al-khamsah. Ustaz, lohok ni wajib ke sunat? Kalau tanya soalan tu memang kita empuk dengan betul ni. Orang tak bincang lah. Dan sebab tu saya nak cerita satu cerita tau. Satu orang mufti, dia nak keluar pi mana tak tahu. Lepas tu dia kata macam mana? Dia panggil anak dia. Oi, hang mai jadi mufti Ustaz? Ganti aku. Oi, dia kata mana ni orang nak tanya soalan? Mufti orang tanya soalan. Ni nak jawab apa? Alah, ni aku nak ajak hang. Apa saja orang mai tanya hang, hang kata dalam bab ni ada dua jawapan. Satu kata boleh, satu kata tak boleh. Senang, betul tak? Tuan-tuan kena jadi ustaz. Ustaz, macam mana ni hukum dia? Yang ni khilaf. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Semua benda lagu tu. Faham tak? Okey. Mai satu orang. Kau tu duk tengok. Dia ni semua ada dua jawapan. Boleh tak boleh? Ada dua jawapan sunat ke wajib. Ada dua jawapan harus dengan haram. Ada dua jawapan. Okey. Kira semua yang mai semua boleh pilih. Tuhan ada satu ke dua? Kau nu mai tanya. Yang ni pun ada dua jawapan. Ada kata satu, ada hang tak ada bohong, gila. Tuhan ada satu ke dua pun khilaf. Tuhan ada berapa pun khilaf. Nampak tak? So benda sepakat. Orang tak bincang. Benda orang hina Nabi sepakat. Haram, berdosa. Orang tak payah bincang. Benda tu tak ada. Hatta orang duk main nombor ekor, tengah duk beratok nak beli nombor ekor. Weh, orang hina Nabi. Mana? Kau berkatok dah. Yang hang beratok tu pun hang hina Nabi lah. Saya nak abangnya benda hina Nabi ni semua orang berkongsi benda yang sama. Cuk, kunut soal ilmiah, soal ilmu. Orang tanya, bismillah pelan, bismillah darah. Tuan-tuan bincang, mengajilah. Kan? Benda. Tapi dia kata pula, hang ngaji agama tak? Yang nak cakap pasal agama. Dia taklah semua. Kita pi kedai. Perbaik kereta, aircon tak sejuk. Mekanik tu angkat jet, tukar 4-4 tayar. Ni yang kadang-kadang duk pelekeh orang awam ni. Mekanik tu angkat jet, buang 4-4 tayar. Aircon tak sejuk, tayar baru tukar. Hang mekanik ke? Hang mekanik ke aku mekanik? Hang ada sijil mekanik tak? Hang tak tahu ke yang hangat tu pasal tayar ni pusing tak betul? Hang sengap sudah lah. Tukar 4-4 tayar. Buka cermin pula, tukar 4-4 cermin. Pasal apa? Hang mekanik ke aku? Ada benda memang kita tak boleh masuk campur lah urusan agama yang tinggi. Tapi ada benda-benda yang kita boleh dengar, kita boleh faham lah. Saya ingat kadang-kadang pergi mengaji saham, nak beli hak mana lebih payah daripada pergi dengar kelas agama. Kan? Be fair lah. Ada benda orang boleh masuk, kita bagilah ruang. Ini hang tak faham. Sebenarnya soal dia mudah ya. Orang yang kata tak faham ni, hang bagilah faham. Melainkan hang pun tak faham. Itu ya. Dia dua benda. Ajak bagi orang faham, ajak bagi orang pandai, dengan ajak nak tunjuk kata kita pandai. Dia lagi sakan, lagi kita ajak, lagi tak faham. Hebat ustaz ni awak. Aku tak faham apa langsung. Sakan dia ni, ilmu dia tinggi. Aduh, saya dengar satu ustaz tu ajak, saya pun rasa, sakan ustaz ni. Hakikat syariat, syariat hakikat. Hakikat makrifat syariat. Hakikat makrifat, dari setengah jam duk hakikat syariat memang tak faham. Memang tak. Lepas tu lah kali dia kata, tuan-tuan faham tak? Tak, tuan-tuan tu syariat. Lepas tu tak, saya hakikat. Kalau lagu tu saya ingat mudah. So tak betul ya. Semua benda kita bincang ada keutamaannya. Adakah bertepatan amalan masyarakat las sambut Maulidur Rasul setiap tahun? Kita sambut 12 Rabiul Awal, lepas tu kita tak sambut. Agama ni kita jangan buat lagu musim lah. Kita ada musim rian. Lah ada rian tak? Tak ada, pasal tak ada musim. Agama ni jangan macam tu. Agama bermula daripada kita bangkit tidur sampai kita mati. Nabi ni kita ingat daripada kita hidup sampai kita mati. Kalau Nabi pun macam musim rian, ni ingat payah musim ni tak ada rian. Musim harum manis. Nabi bermusim, itu bukan sifat orang beriman. Mungkin kadang-kadang main bulan ni kita sakal lebih sikit, tak apalah. Semayang pun jangan ikut bulan. Dia tak pasal apa semayang bulan ni. Bulan ni nampak rezeki lebih sikit, aku semayang lah kan. Nampak lapang sikit. Tak, agama firm.
Bila kita pasal tu, waktu susah pun kita semayang, waktu senang pun kita semayang, waktu ujung bulan mayang kerak. Awal bulan dia tak boleh mayang, duit tak pun ada tu hujung. Tak agama kalau kita ikut semangat lingkup. Pasal kerja pun kalau kita ikut semangat macam tu. Ada time kita semangat, ada time kita tak semangat. Saya nasihat diri saya dengan Nabi. Pasal tu ada satu perempuan telefon kan. Dia kata, ustaz saya tak bahagia. Tak bahagia lama mana hidup. Dia kata 6 tahun lah. Anak-anak ada 3-4 orang. 6 tahun ada 3-4 orang. Tapi duduk tak bahagia situ. Bila boleh anak ni dah duduk tak bahagia? Kita ada masa-masa kita bahagia. Hidup macam tu. Dia ada pasang surut. Tapi dengan Nabi tak ada. Sebab kita tak tahu bila kita mati. Bila kita mati, salat. Quran kata dirikan salat, minta tolong ketika kamu susah. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun. Semayang dia kalau ikut musim, dia kan boleh ikut masa. Termasuk dengan Nabi pun tak boleh ikut musim. Kadang-kadang orang kita dia contoh macam ni ya. Dalam hidup kita akan semangat Nabi kita. Likulli amalin syirrah. Setiap masa kita ada semangat, ada turun ada naik. Kita bimbang. Waktu kita turun tu Allah Taala ambil nyawa kita. Mudah-mudahan sikit nasihat saya untuk diri saya sendiri lah. Allah Ta'ala rahmat kita insya-Allah. Dalam soalan-soalan yang kita mampu jawab tu, Allah Ta'ala bagi manfaat pada kita. Terima kasih insya-Allah. Kalau ada umur panjang, rezeki, Allah Ta'ala pertemukan kita dalam kuliah yang akan datang insya-Allah Ta'ala. Terima kasih. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.